What's up, gangs? Notorious. Hai gang, Assalamualaikum. Welcome back to my channel again. Alright gangs, baru-baru ni ada isu kes yang dua orang bodyguard tu kena bedal dengan bos dia disebabkan diorang berpuasa. Aku pun tak tahu apa nak jadi di Malaysia ni tu. Macam-macam jenis orang, macam-macam jenis umat yang datang, yang ada dekat dalam bumi Malaysia ni. Aku tak tahu apa tujuan dia buat macam tu. Mungkin dia nak provoke kan, orang Melayu, orang Islam dekat dalam Malaysia ni, tak tahu, tak pasti. Jadi hari ni gengs, aku nak ajak korang untuk reaction satu video pengakuan sendiri daripada mangsa tu yang kena belasah tu, dua orang bodyguard tu. Jadi apa-apa pun kita reaction dulu video dia, kita dengar apa pengakuan dia, apa yang dia cakap dekat media. Tak silap aku yang turun ramai gila yang turun. Macam Abang Yusof and the gang kan, Abang Ali semua tu, Ayah dia Cik Tun turun, Tok Zinga, dan ramai lagi lah yang turun untuk backup abang-abang berdua ni. Jadi tanpa membuang masa lagi gengs, aku nak bagi tahu kat korang. Aku nak ucapkan salam Ramadan. Aku minta maaf sebab sebab aku baru ucap sebab banyak kerja kan. Macam aku cakap, banyak kerja. Untuk video-video yang korang tengok dekat Data Gaming channel tu, video tu aku buat sebelum puasa tau. Alright, ingat sebelum puasa. Jadi aku tengah minum air ke masa tu, aku tengah sokok ke masa tu, itu sebelum Ramadan. Alright. Okay gengs, salam Ramadan untuk semua sekali. Aku harap tahun ni puasa korang penuh, InsyaAllah. Sama juga macam aku. Semoga Ramadan tahun ni lagi baik lah daripada Ramadan tahun lepas dan tahun-tahun selanjutnya lah kan. Alhamdulillah sekarang ni kita, orang kata apa, Allah masih lagi bagi kita kesempatan untuk merasai Ramadan tahun ni. Alhamdulillah. Alright gengs, tanpa buang masa lagi, aku nak ajak korang reaction satu video, yang itu video pengakuan sendiri daripada abang-abang bodyguard ni. Kita dengar apa yang diorang cakap, apa je pengakuan diorang. Stay tune and let's start it. Alright gengs, sekarang ni kita dah ada dekat dalam video yang kita nak reaction tu. Aku minta maaf kalau bising sikit, bapak aku tengah tengok cerita, tengah tengok drama. Okay, tanpa buang masa lagi, let's go, kita reaction video dia. Sekarang kita playkan dulu video dia live ya. 1, 2, 3. Ya, aku lupa nak pakai headphone. Alright, supaya jelas ya, supaya jelas. Okay, alright gengs, 1, 2, 3, play. Apa yang saya boleh kongsi dan apa yang berlaku kepada diri kami sendiri sewaktu kami pindah dalam negara kami sendiri, iaitu bila bekerja dalam suasana yang menjaga keselamatan, tapi besar juga agama kita dipijak. Sebabnya sekadar berpuasa, tak boleh nak berpuasa itu, sedangkan kita punya agama sendiri, agama Islam, tapi dipindah oleh masyarakat, orang kata tak semualah, kepada segelintir bos-bos yang ada. Jadi kat sini apa yang jadi kat saya sendiri, bos saya ni melakukan, orang kata, pukul kepada saya, membuat kekerasan terhadap kita sebabkan puasa. Puasa ni dia menjadi macam anti bagi dia. Dan juga kalau tak makan tradisional, jadi anti pada dia. Dekat sini saya nak tegaskan, mana-mana yang seperjuangan dengan saya, yang kerja sama dengan saya, yang ada bos sama seperti mana yang saya alami, kalau boleh tegakkan keadilan, orang kata, untuk agama kita sendiri. Sebab rezeki bukan sekadar orang kata tengah manusia. Semua di segala yang satu. Jadi kat sini apa yang berlaku kat saya,
bos saya sendiri setiap beritahu Allah bagi gaji ataupun La haula wala quwwata illa billahil azim. Jadi kat sini nampak seperti dia yang makan rezeki, dia juga yang bagi segala yang Biadab, geng, biadab. nikmat dunia ni. Dia Tuhan. Teruskan. Jadi kat sini yang buatkan kita orang rasa dicabar, buatkan kita rasa marah bila prinsipal kita sendiri boleh mempersoalkan you mau ikut Allah ataupun you mau ikut La ilaha saya. illallah. Biadab. Biadab. Betul biadab. Macam ni memang biadab gila. Itu satu hinaan lah bagi kita orang Islam. Kabaran tu. Jadi kita kat sini rasa tertindas dengan agama sendiri. Menjadi cabaran buat kita untuk tidak semata-mata fikirkan walidin cari rezeki. So kita sama-sama Kesian tu. bangkit, Aku tengok muka dia orang sayu tu. sahabat Betul. saya untuk Sayu ke gila depan, muka. buka jalan untuk menentukan keadilan buat sama sahabat. Dalam situasi yang mana tak ada maju ke depan untuk menunjukkan diri tentang masalah dia, InsyaAllah. kita patut berjuang. InsyaAllah, insyaAllah. Mungkin mereka takut ataupun mereka Betul. ditindas, cuma dia tidak menunjukkan atau tidak beritahu, tampil ke depan untuk beritahu kepada sebelah. Sebab benda ni pun mesti ada berlaku dalam kalangan bodyguard, driver ni semua. Jadi mana yang mempunyai masalah sama macam kami atau lebih teruk dengan dia, rasanya kami yang paling teruk lah ditindas kali ni. Kami ni bukan nak meminta-minta, kami bekerja kerana kita ingat. Bang, boleh tak ceritakan sikit kepada publik macam mana kronologi kes pada awal sampailah tahap menjemput semua dan sebagainya. Abang Yusof ni memang aku respect gila lah. Dia apa pejuang Islam yang paling orang kata apa pada aku yang paling gah lah dekat Malaysia. Memang respect gila lah. Cerita yang tadi. Kita macam tadi tapi kita tidak ulang pada kali Ayah dia Cik Tun tu sebelah Abang Yusof. Jadi kejadian ni mula pada KL. Di KL, saya bersama sahabat saya serta dua lagi bodyguard. Tarikh bila? Tadi pada 13 April. Hari 13 April 2021. Ketika tu kami berpuasa. Sebelum dari 13 April tu kami dah ada message dan mendapat panggilan telefon daripada seorang lelaki Cina yang mengatakan supaya kami tak boleh puasa. Jadi kami tetap berpuasa pada 13 bulan dan bertugas di biasa. Jadi setelah kami keluar dengan bos saya ni sampai di satu lokasi di KL, Di mana? di Wan KL, di kat 34. Jadi Kodominya berapa? Jadi di sana kami ni berpuasa kira kami tak menunjuk lah. Ya Allah sampai tak menunjuk nak puasa tu bapak ah. Jadi pada hari tu ada satu lelaki Cina ni bertanya pada saya pada pukul lebih kurang jam 6.30 yang bertanya dia cakap apa, kamu puasa ke hari ni? Jadi kami berdua ni jawab puasa lah. Okay. Jadi bila kami dah jawab macam tu, okey semua perjalanan sampailah kami nak pulang. Kami nak pulang di depan pintu lift. Pertanyaan ni diulang lagi sekali oleh bos saya, seorang lelaki Cina. Kamu puasa ke? Dia cakap macam tu. Okay, lepas tu dia dah mulakan satu provocation terhadap kami lah. Okay. Bersama dengan kekerasan. Lempang, Ya Allah. tumbuk, ketuk, semua ada lah. Abang cerita ni tadi abang cerita. Lepas tu dia cakap pada saya, diorang puasa. Kami jawablah kami puasa. Diorang mau challenge sama saya. Itu dia cakap, mau challenge sama saya.
orang sudah cakap tak boleh, saya sudah cakap tak boleh puasa. Kenapa you cakap you puasa juga? Macam itulah dia cakap. Kan? Jadi saya cakap saya diamlah. Diam. Dia tampar. Lepas tu dia ulang lagi benda tu. Dia cakap you kalau saya berasa berhenti sama you ini adalah akan bagi gaji lah. Sakang. Jadi, Sakang. saya diam. Kemudian dia mula lagi conversation. Tangan dia sampai. Allahu Dia tampar. Akbar. Dia tampar. Apa sebut orang tampar? Dia tampar. Lepas tu dia mula lagi benda yang sama, ulang lagi benda yang sama. Kemudian dia ketuk bersama dengan telefon bimbit Ketuk dia. pakai handphone geng. Di kepala banyak 3 kali. Lepas tu dia pukul lagi. Dia masih lagi mengeluarkan satu provokasi yang mengatakan kalau ini awak boleh tolong sama you. Jadi selepas tu saya pun tindakan yang lain dia buat pada sahabat saya Apa dia? di depan pintu lift tu. Macam saya sendiri, apa yang saya alami, dia terus tanya kepada saya suruh you makan kan. Saya tak nak makan. Cakap, saya puasa buat. Oh, dia cakap you puasa ah. Dia terus tampar Astagfirullahalazim. macam depan khalayak ramai terus tampar saya tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa kemanusiaan sebabkan puasa saya. Sebabkan puasa je. Kau tengok. Sebabkan puasa itu menjadi isu, ditampar saya, dipukul dengan kompon atas kepala dan dinyatakan sampai bayar you punya gaji. Allah bayar you punya gaji ataupun saya yang bayar. Diulang perkataan yang sama, Allah bayar gaji atau saya yang bayar. Allahu Akbar. Macam tu Kata dia. Bos bayar gaji. Kerana keadaan Oh dia cakap bos bayar gaji. Sebab diorang secara terpaksa tau. Oh sorry lah. Notification sorry. pun kena lagi tampar juga. Ketuk pakai handphone. Lepas tu Ya, pusing balik jap. dekat partner saya. Dia tanya lagi. Dia tetap juga dengan Hei. dia punya provokasi yang mengatakan dia ni menunjukkan yang dia ni sebagai Tuhan, Astagfirullahaladzim. macam dia Tuhan. Kita tak boleh melakukan apa yang dituntut oleh agama kita. Jadi provokasi masih berterusan. Bila dia bercakap dengan saya, benda yang sama diulang-ulang, lepas tu pukulan Ya Allah, hai. okay. Dia kembali balik. Kami ni ditampar, diketuk ni dalam bilik. Saya dengan partner saya. Sehingga kami Gila. masuk ke lift, dalam lift. Isi. Kesian dah aku tengok muka brother-brother ni kesian je. Saya pun dah aku tengok muka dia. Masih sambung lagi. Sambung di mana partner saya ni terus ditanya, "Why? Saya sudah Apalah, perasaan diorang, Dia mau challenge sama saya kan? Dia tarik. Ya Allah. Nama saya sama, lepas dia tarik nama partner saya, tak. Lepas dia tarik rambut partner saya, dia harapan pada saya, wah, you banyak pandai, puasa juga. Pang Ya Allah. saya, cakap, lepas dia pusing balik pergi sana, dia cakap, you mau komplain lah? Komplain lah, itu IGP saya yang pegang lah. Oh. Ya. Dia cakap ni Dia cakap IPD dia pegang gengs. IPD dia pegang. Cuci yang Wah, sembang. Kau main lagi. yang pukul, dia tak yang kita IGP dia pegang kan. IGP dia pegang. Jadi, dia cakap, IGP dia pegang. Kita bahasa macam kawan kan. Macam kawan lah. Satu table lah, satu table lah. Kita dah satu table lah. Tak jadi apa, tak tembus. Jadi kat sini, selepas kejadian itu berlaku, bersama dalam keadaan dalam lift pun orang apa dia punya staff-staff depan anak dia melakukan begitu rupa terhadap Depan orang weh. Depan keluarga dia pukul brother-brother ni. Biadab tak biadab kau tengok. Setelah sampai dekat lobi, partner saya dia terus pergi ambil kereta escort dan saya terus pergi Buat sikit.
Setelah sampai di lobi, partner saya terus pergi ambil kereta escort. Saya macam biasa terus follow dia sampai ke lobi dengan keadaan orang ramai dan masih lagi terus kata dipersoalkan. Pasal you puasa. Saya sudah kata you tengah puasa. Mau challenge saya. Tampar saya lagi. Dia tampar saya lagi. Dia tanya saya lagi. You punya Allah boleh tolong you ah? Ha? Kalau saya buang you, itu Allah boleh tolong you ah? Se geng. So dia provoke lagi benda tu. Dia kata kalau saya buang you, itu Allah boleh bayar you gaji. Kawan itu ditampar saya lagi. Tumbuk kat mulut saya. Lepas tu tak lama kemudian sahabat saya datang. Dia panggil lagi, Azmi ah. Jadi bila saya sampai masa dia panggil, dia terus cakap, you sudah lama sama saya, you tahu sama yang dah. Tu dia cakap. Jadi kenapa you bikin kenapa you mau ikut saya ke ataupun you mau ikut you punya Allah? Dia cakap. Saya masih lagi berdiam. Lepas tu dia tumbuk, dia tampar saya. Dia tampar saya. Lepas tu dia tumbuk saya 2 kali di dagu. Lepas tu dia bagi tahu lagi, dia provoke lagi satu berkenaan dengan Allah ni. Kalau you berhenti ini Allah akan bayar you gaji. Mesti Allah akan tolong. Jangan risau ah. Dia ulangkan benda yang sama, sentimen ni. Jadi dia pun Allahu Akbar. lepas saja dia bercakap dia provoke, setiap kali dia provoke sentimen yang Dia sama akan ni, provoke benda yang sama dia kan dekat abang-abang ni. Jadi selepas tu dia pun nak balik, dia masuk dalam kereta lah selepas tu. Kami pun escort Daripada mana ke mana? daripada 1KL ke Bukit Tinggi, Jalan 9. Dan keadaan masa tu lepas dipukul ni, Kita orang pening Ya Allah. pening dengan nak kepala, dengan escort nak kerja. Puasa tu tak pening. Dia cakap kita orang pening. Kita Kita pening pasal Tapi bila dipukul, itu yang Itu menyatakan sebenarnya yang menyebabkan Ya, pening. mesti sebab dia orang ada Pasal dia cakap dia pernah perut test, kosong kan. try Ikut puasa. haus. Tapi saya pun tak larat pening. Ya Allah. Pasal dia tak ada iman. Taklah. Jadi sekarang ni bila kami escort dia, sampai tadi kami escort dia sampai ke Bukit Tinggi. Sampai di sana, sampai di rumah dia, Bukit Tinggi. Okay. Saya parking kereta, jadi sahabat saya ada dengan dia lah. Jadi Masa dia tu. sesampainya di rumah beliau, rumah majikan di Kelang, Bukit Tinggi, saya dapat tengok dah ramai kat situ staff-staff dia. Mana kata dalam dia on the way pergi ke nak balik ke Kelang tu, dia dah call dalam dia siap-siap. Staff-staff dia semua datang. Ibaratnya ini malam ada show. Ini malam best show. Staff dia dalam 5 Sianya lah abang-abang ni. campur lagi dengan staff yang macam Ika, driver yang ada ni, mungkin dalam 20 lah. Oh, kira dia kumpul lah, dia kumpul budak-budak kerja dia. Warga Melayu ni dalam 5-6 orang. Orang bodyguard. Melayu 5-6 orang. Guard, campur guard dengan driver. Yang belasan orang tu semua dia punya. Semua Berapa dekat 15 orang kan? dekat 15 orang. 15 orang Jadi kat sini keliling abang brother ni diorang. Abang brother ni diorang. dengan tak sebab tak ikut dia punya law, tak puasa. Jadi dia nak tunjuk show ni dekat dia punya Staff orang lain. staff orang lain. Kalau tak ikut dia punya law, ini adalah hukuman. Jadi ini dia punya law, ini Ya Allah, ya Rabbi. hukuman yang dia jatuhkan sendiri Sokok lah geng. Yang dia buat sini. dengan kesalahan sekadar berpuasa. Memang dituntut dalam agama asalnya Islam itu sendiri. Jadi kat sini dia suruh guard tu ambil kursi keluar. Dalam masa sama dia panggil Azmi Sam. Dia sambung lagi, dia Ya tak berhenti Allah, lagi. dia sambung lagi. Dengan partner saya dengan Padahal dah malam dah tu padahal tu. Sam lagi. Dia sambung dia keluar lagi. Wah, you orang banyak pandai dia cakap. Sudah kasih tahu dengan puasa. Apa saya puasa? Itu Allah boleh jaga you Sekarang air punya God pun tak boleh jaga air Itu you punya, itu You kalau Tuhan kau, Tuhan you kau orang memang manusia, itu Allah Allah boleh bayar Akbar. punya gaji Jangan cepat macam tu lah, tak elok. Dia masih provoke benda tu.
kata nak bagi kita lagi dengan agama kita dengan terhina. Kita kat sini dalam keadaan situasi yang di mana pihak-pihak staf dia yang ramai, kita pun berdua dengan keadaan ada senjata. Oh, dia kena senjata. Dan kat sini juga kita pun kita fikir sama ada akan terus jadi kecoh kat Of course lah sini. tu. Diorang mesti fikir anak bini juga tu. Ada jalan lain ataupun Ya jalan Allah. bertahan untuk lebih baik. Bukan sekadar kata biarkan benda dia berlaku. Jadi kat sini permulaan partner saya terus pukul oleh beliau lah. Saya kena pukul pada permulaannya pasal provocation mengenai Allah ni. Kan dia tetap lagi buat macam tu. Dia tetap lagi. Jadi dia tanya dengan kita sama soalan yang berbalik-balik. Dia tanya soalan-soalan yang sama. You mau ikut saya ke ataupun mau ikut you punya Allah? Lepas tu kalau you jawab ke, you tak jawab ke, you tetap kena. Ya, kita kan tetap kena. Dia pukul. Menangotan. Saya pun masa mula-mula saya kena pun saya ingat lebih daripada 3, 5 saya ingat saya kena. Sampai saya cakap dengan dia sakit. Tapi masih lagi tetap dia pukul. Ya Allah, abang ni cakap sakit tu. Dia cakap sakit masa kena pukul tu. Angkat tu rotan. Sejam dia angkat rotan. Dia angkat rotan, seorang staf lelaki puas Cina ambil rotan tersebut dengan arahan beliau dan standby untuk rotan Ya Allah. you mau jalan saya terus Cik. banyak Lebih daripada 3. Lebih. 5 Ya Allah, lebih pada 3 kena pukul pakai rotan tu. Memang tak tahan lah kalau Siapa je tak tahan kan. Tambahan pula kita berpuasa lepas tu buka kita pun ada paras dia. Badan masih lagi ni. Ada limit, Dia tak ada ada limit. rasa kesian dan dia menjerit. Ya Allah. Masih lagi tetap dengan pendiam dia yang mengatakan dia yang bayar gaji saya. Bukan Allah yang Allahu bayar gaji Akbar. saya. Dan benda ni dia asyik ulang sampai dia dah puas hati pukul saya. Ya. Dia berpindah pada sahabat dia lah pada tu. Jadi kat sini pun dia persoalkan. Saya suruh you makan, saya tak makan. Sudah kasih tahu mak jangan puasa. You mau jaga saya, you mesti mau makan mah. Kalau you tak makan, macam mana you mau jaga saya? La haula wala, jaga mulut depan. Jaga mulut bulan Ramadan ni. Nak cakap ni kalau puasa ni, Bulan puasa ni. kita tak boleh buat kerja yang apa yang kita kerja sekarang. Seolah-olah puasa ni menyebabkan kita Lemak. tak kuat. Jadi Kejap kita Dia cakap dia brother-brother ni kena jaga dia kan. Macam mana kalau dia orang tak makan, dia orang puasa macam ni, dia orang nak jaga dia. Kira dia anggap kalau brother-brother ni tak makan, tak minum, brother-brother ni akan lemah. Itu anggapan dia. Aku rasa kau je macam tu. Bila kau tak makan, kau tak minum, kau akan jadi lemah. Tapi bukan untuk kami umat Islam, tak. Kami yakin Allah tu akan tolong kami. Ada sebab kenapa Allah tu hadir dekat bulan puasa ni. Masa perang Badar dulu, 313 punya tentera lawan dengan ribuan tentera. Masa tu bulan Ramadan, perang Badar kan, orang Islam dapat menang dalam peperangan tu. 313 orang lawan ribuan pasukan. Benda tu dah tercatat dekat dalam Quran. Benda tu terbukti betul. Sebab apa? Sebab Allah yang bantu. Tak makan berapa hari pun, kalau Allah tu yang bantu, Allah yang tolong, insya-Allah semua benda Allah akan bantu. Right gangs? Kita sambung balik. sebagai orang kata pekerja staf terpaksa untuk menjadi keadaan seperti ini, kita terpaksa kita bertahan dengan soalan-soalan dia, dengan maki apa dia jadi, dengan provokasi dia. Sebab kita sebagai orang kata bodyguard ni sebenarnya untuk jaga keselamatan bersifat, kita fikir lagi. Tapi bila mana dia masih dipijak, diprovok dengan perkataan orang kata ibarat dia Tuhan, maksudnya Allah ni tak jaga dia. Jadi dia Bersyukur Allah tu bagi rezeki kat kau sebab kau kaya ke rezeki tu. semua tu datang daripada dia usaha sendiri, bukannya Allah. Jadi kalau Tapi izin Allah kau tak dapat lah. kita kena. Tahu tak? Kita tak berlawan pun kita kena. Alhamdulillah. Tapi itu Wajib adalah tu. dengan law.
Selepas dia pukul, dia tanya lagi, you mau ikut Allah ataupun you mau ikut saya? Jadi kat sini dalam keadaan kita kat sini orang kadang 15 orang dengan staf lagi dengan adanya senjata. Dia berdua je geng. Kita berfikir banyak. Tak apa. Masa kita jawab, kan? Tak apa kita ikut bos. Walaupun dalam keadaan hati Berat sebenarnya. berat je Betul. rumah. Remuk. Sebab nak Sebab diorang fikir nak bini geng. Diorang nak fikir nak bini. kita masih jawab tu dalam hati remuk, walaupun dipukul juga. Lalu pukul belakang dengan tampuk belah kasihan. Allahu Akbar. Oh, dia nak tunjuk. Kan kita tengok sama-sama apa yang jadi pada badan dua orang abang Ya Allah ya Tuhanku. Buka baju nak buka baju. Allahu Akbar. Dia nampak Dia pernah nampak? La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Boleh bang? Korang tengok sendiri geng. Korang tengok sendiri betapa kejinya dia buat dekat brother-brother ni. Macam binatang tu awak. Dia orang kan cari binatang. Kau dengar tu apa yang Tok Singyu cakap. Ingat diorang ni binatang ke apa? Pasal binatang tak ada hati perut. Dia nampak? Negara pun sekarang ada undang-undang lah. Betul. Negara sekarang ada undang-undang apa? Binatang mau kita Betul, sayang. binatang pun kita sayang. Betul bang Yusuf. Sakit Betul. macam ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam bulan Ramadan pula tu. Apalah Memang cabar tu. perasaan brother Satu dua. saya pesanlah, jangan cabar saya. saudara. Allah. Makin cabar, makin bisa jadinya. Sabarlah bang Tuan-tuan, ni bukan di Palestin tuan-tuan. Masalah kamu ucik saudara kami. Saudara seagama. Pegang kata-kata ni. Jadi selepas saya dipukul bertalu-talu dalam keadaan masa yang sama juga sebabkan pukul tu sebab pukul dia tak puas hati. Dia tak puas hati bila partner saya dipukul bertalu-talu tapi dia tak boleh tahan. Allah. Dia sakit. Dia cakap pada bos, saya sudah tak boleh. Wah, tak boleh ah. Sakit tu. Abang tu sakit tu. Pistol kan? Pistol mari. Pistol mari. Pistol mari. So dia pergi depan partner saya. Dalam pada tu pun saya pun kesakitan dengan pukulan pada belakang masih lagi berjalan. Saya menahan tangan saya dengan di atas. Dia capai senjata tu, dia rampas dekat saya. Lepas tu dia Dia rampas. Dia rampas senjata abang ni. Kejap. Dengan muncung senjata. Dia rampas kan apa? Senjata abang ni. Kerana ikut undang-undang kan, benda ni tak boleh buat tau. Dia tak boleh rampas senjata yang ada pada hak milik atas nama contohnya senjata tu atas nama aku, okey. Bila dia rampas, tak kira lah konon contoh dia majikan aku, okey. Macam mana kata terangkan okey, aku bekerja sebagai bodyguard, contoh. Aku bekerja sebagai bodyguard, end out lepas tu senjata atas nama aku kan, majikan aku tak boleh pegang, tak boleh ambil, tak boleh rampas pada aku sebab senjata tu atas nama aku. Macam tu. Tu dah kira dia dah apa? Kira tu salah di sisi undang-undang lah. Tu korang kena faham lah. Ya Allah. Ada ke dada saya. Lepas tu dia cakap Ingat saya tak boleh tembak ingat sama saya you. tak boleh tembak sama you lah. Dia cakap Gara-gara tak puasa dia Ya mau tembak Allah. sampai nak tembak. Apa kesalahan puasa sebenarnya? senjata api ni tunjuk kat you ke apa? Ada api ditunjuk. Dia cakap memang dia tunjuk. Muncung Ya kepala Allah. saya. Apalah Di perasaan. bahagian dada. Lepas tu dia serahkan senjata tu buat keamanan ataupun safety pada Samir Encik lah. Okey, lepas tu dia sambung balik provok. Sambung lagi provok, lepas tu saya kena lutut. Allah kena pukul lagi Kena kan. lutut. Lepas tu saya kena lutut. Tampar pukulan yang betul-betul lah.
Lepas tu pergi ke sahabat saya. Pergi kepada sahabat saya pula kan. Dengan pertanyaan, lepas tu dan provokasi dia yang dia ulang-ulang, okey, dengan tamparan dan pukulan. Itu sekali. Dan last kali ditanya, you mau kejar, you tak mau kejar. You mau kejar, dia kasih you last chance. Esok you makan. Tapi esok, dalam bulan puasa lah. Esok you mesti mau makan. Tak makan, shoot lagi. Tan. Masa tan pun. Kita iakanlah. Walaupun sebenarnya mereka dah memang tak ada hati dah. Nak jaga keadaan sekeliling ni. So, dia kembali kepada sahabat saya lagi, dia tanya lagi, you mau kejar tak mau kejar? You boleh ikut saya punya law. Masa saya jawab tu, saya mau kejar. Masih lagi rotan Ya tetap. Allah. Saya dipukul lagi. Tambah pula dengan terajang, dengan lutut. Bila saya tahan tu, ada seorang lagi pula yang bangsa Cina mungkin, dia tahan saya daripada belakang, pegang tangan saya supaya pukulan tu sampai pada saya lah. Okay, lepas tu dia masih lagi dengan satu threaten, you berhenti ya, you berhenti, I setting you. Uish. Panggil orang tu je. Dia mengugut lah, mengugut. Yalah, dia ada cakap Ya macam tu lah. Allah. Memang ada benda tu dia cakap. Pasal apa, sahabat saya pun ada kat sebelah tu. Dia cakap, you berhenti ya, nanti saya setting orang sama you. Dia cakap macam tu. Jadi patut ke kita ni yang menjaga dia. Saya selama 7 tahun menjaga dia. Dia datangkan benda yang macam ini pada saya. Dan Kita jaga, sepatutnya kita jaga kat mana dia orang. Tapi dia orang yang tipai kita. Kerana Dia ni tak ada hati pun. Dia ni tak ada hati pun. Tak ada rasa berterima Saya kasih. tak makan kedai Cina. Sedangkan maksudnya kedai non-Muslim lah. Jadinya sebabkan benda tu dia jadi isu dalam kerja ni. Kerja tak ada masalah. Semua kerja okey, tak ada masalah. Tapi bila bab makan, tak makan kedai non-Muslim, itu menjadi isu buat dia. Dan dia pernah komplain, dia terus bagi tahu itu kedai makan saya tak suka you komplain ada babi kah, tak ada babi kah. Dia orang makan, you makan je lah. Maksudnya dia memaksa. Benda tu dia memaksa. Jadinya dia terus dia bagi last chance lah untuk dia kata sekarang dia mau kerja tak mau kerja. Jadi kita orang cakap okey bos mau kerja. Sian lah. kena Jadi walaupun kata sorry still lagi kena bantai. dia lagi kena bantai. Kena bantai. So kita ni macam ibarat dah tak ada muka, tak ada hati depan dia orang semua. Sebabkan puasa kena sampai macam ni. Jadi dalam masa yang sama dia dah puas hati, dia terus cakap dekat sekeliling ni, dekat bangsa-bangsa yang kata dia punya staff-staff yang ada ni, terus cakap settle. Sebab ni dia puas hati, dia boleh buat kita orang macam ni, dia puas hati. So settle lah depan staff dia. Jadi senjata yang dirampas tu daripada saya tu, dia ada cakap, besok mari kerja baru kasih. Tak boleh. Kalau dah tak boleh Jadi dia ke? ingat besoknya saya akan datang kerja lah. Senjata, you mari kerja, saya kasih. Padahal sepatutnya dia tak boleh sentuh senjata negang. dalam undang-undang senjata api. Dalam undang-undang senjata api Ah, tak tak boleh boleh. sentuh. Dia Dia tak boleh ambil. selain daripada penama yang berlesen atas nama siri register senjata tu, selain daripada tu orang tak boleh bising dengar. senjata tu. Jadi dia dah buat Itu benda satu yang- kesalahan sebenarnya tu. Ya, kan, tambah pula dia cekap pistol tu betul-betul Ya menghala Allah. muka saya. Kan. Jadi sekarang ni kami ni dah rasa lah benda macam ni. Mungkin yang lain pun dah ada rasa, cuma tak mau forwardkan, bawa ke depan. Pasal kita tak semestinya, saya cakap ni bukan semua kalangan bos yang non-Muslim ni macam ni perangai. Pasal apa? Saya ada jumpa banyak bos yang non-Muslim. Dia tahu driver dia, bodyguard dia puasa, dia akan cakap, you puasa. Okey, nanti dia akan khaskan kemudahan untuk dia nanti berbuka. Walau dia ke mana pun. Saya cakap ni bukan pada semua non-Muslim bos. Bukan pada semua non-Muslim bos. Ada certain bos saja. Jadi fahamlah yang mana dah pernah merasa macam kami ni. Mungkin kami ni lagi lebih daripada yang ada ni. Jadi boleh dibawa ke tengah benda-benda macam ni. Boleh bincang kan. Kalau rasanya rezeki tu bukan di tangan dia orang ni. Rezeki di tangan Allah.
Allah hanya yang menetapkan kita punya perjalanan. Alright gengs, tu pengakuan sendirilah daripada brother tadi tu. Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Itu hari isu apa, murtadkan perempuan beragama Islam. Lepas tu apa, isu hina agama Islam. Sekarang timbul pula isu macam gini. Dek kerana diorang nak berpuasa sahaja, majikan diorang tu buat diorang tu macam sampah tau. Bukan sampah, macam binatang. Dengar, kena ingat baik-baik tau. Malaysia ni kan, majoriti dia orang Islam tau. Malaysia ni agama rasmi tau. Agama rasmi dekat Malaysia ni, Islam ni agama rasmi. Tu kalau kau nak tahu lah. Kau jangan ingat tempat ni kau buat macam mak bapak kau punya. Allahuakbar. Dia tak boleh cakap sangat. Sebab masalah bulan Ramadan, bulan puasa, aku geram macam apa yang dikatakan oleh abang-abang tadi tu, abang bodyguard tadi tu. Dia punya rasa geram tu, ya Allah, dia kena berterima kasih sebab Allah tu lahirkan dia dekat Malaysia tau. Aku tak tahu lah kalau nasib dia dekat Indonesia macam mana, kat Thailand ke macam mana nasib dia. Aku rasa memang dah tak rupa orang dah, confirm. Dekat Malaysia ni sebab orang Malaysia ikut undang-undang lagi. Diorang tahu had dia tu macam mana. Tapi kau dah melampaui batas, kau tahu. Jangan sampai orang Melayu, orang Islam dekat Malaysia ni bangkit. Kau jangan nak rasa kau banyak duit, kau banyak harta, kau pegang Malaysia ni, kau pegang dunia ni. Sorry. Duit kau tu, yang kau cakap usaha kau tu, itu semua izin dari Tuhan, kau tahu. Kalau Tuhan tak izinkan, takkan dapatnya kau duit sebanyak tu, harta sebesar tu, kau tahu. Duit banyak, harta banyak, tapi otak tak ada, tak guna. Tu, aku sendiri pun hormat agama orang lain lah. Minta maaf cakap tak semua berbangsa Cina atau India yang beragama Hindu atau Buddha yang macam ni, tak. Ramai lagi kawan-kawan aku daripada agama Buddha, daripada agama Hindu, respect agama Islam, tahu tak? Respect gila. Tapi kau segelintir orang bodoh macam kau ni, busuk dan semua nama orang-orang yang non-Muslim, kau tahu tak? Sebabkan kau tahu. Tapi aku dah dengar kata dia dah kena cukup, dah kena tangkap. Alhamdulillah, bagus. Tahniah kepada abang PDRM. Untuk PDRM, orang kata apa, respect sebab buat kerja dengan sangat pantas, dengan cepat lah. Tapi itulah kan, aku tak tahulah macam mana nak cakap. Perasaan dia orang tu macam mana. Dipukul, disebat ramai-ramai disebabkan puasa. Okey lah, untuk korang yang korang rasa takkanlah dia tak boleh nak mempertahankan diri dia, pukul balik ke badan dia besar kot. 15 orang cok. 15 orang dia berdua. Pistol dekat atas dada tu tak. Apa tak, perasaan tu dia orang je yang akan faham. Dia orang je yang rasa benda tu. Kita sebagai yang tak rasa ni cuma melihat je, kita doa yang baik-baik supaya abang-abang berdua ni panjang umur. Kan, supaya dilindungi Allah selalu. Yang aku respect lah dekat Abang Yusof, dekat ayahanda Cik Tun, Tok Singa. Channel yang aku tengok tadi tu dekat channel Tok Singa. Kau boleh tengok, kalau kau nak tengok video penuh, kau boleh tengok dekat channel Tok Singa. Nanti aku akan letak link dekat description. Okay. Cuma aku dengar dia panjang lagi nanya video, tapi kalau aku buat panjang lagi macam tak sedap pula kan. Lepas tu satu lagi video kau akan panjang. Tapi tak apa, kalau kau nak tengok video penuh, nanti aku sediakan link kat description kat bawah. Okay. Alright gengs, pesan aku satulah kan. Aku harap
tak ada dah lah orang macam gini dekat atas bumi Malaysia ni. Dah tak ada dah orang macam ni. Aku harap yang ni last, betul-betul last orang macam ni. Geram betul. Lillahi ta'ala cakap geram. Nasib baik bulan puasa je. Kalau tidak segala jenis binatang aku sebut. Betul. Alright gengs, aku rasa cukup je video kita untuk kali ni. Ya, kita doa sama-sama untuk kesejahteraan abang-abang ni. Semoga dilindungi Allah selalu. Untuk Abang Yusof dan semua orang-orang yang datang, yang hadir untuk membantu abang berdua ni. Right? Tolong respect agama orang lain, tolong respect bangsa orang lain. Supaya apa? Supaya kita hidup harmoni sampai bila-bila. Kan? Okey, kepada korang yang dah tengok video ni, aku harap benda ni boleh jadi satu pengajaran dekat kita. Okey? Kena berhati-hati. Yang mana masih lagi kerja dengan majikan yang sama, saya syorkan awak semua berhenti lah. Tak guna kerja dengan orang macam ni. Mengambil keborah je. Yelah, dia sampai dia cakap air bayar punya gaji ke Allah bayar you punya gaji. Kan bodoh tu. Dia cakap Tuhan dia pun tak tolong dia. Tak nak aku tak nak cakap pasal agama di sini. Tak boleh. Tak sedap. Tak suka. Mudah-mudahan ini je lah yang jadi kan. Lepas ni tak ada dah lah. Okay gengs, aku nak ucapkan ribuan terima kasih dekat korang yang dah tengok video aku. Yang dah lama subscribe tu. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih dekat korang sebab pilih subscribe channel aku. Yang baru singgah tu, aku nak syorkan korang untuk subscribe channel aku, like and share video aku supaya orang lain pun dapat tahu yang video aku ni wujud and menambahkan semangat lagi aku untuk buat video yang seterusnya. Alright gengs, pada korang yang dah tengok video aku atau buat tak tengok, aku doakan supaya korang dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Alright gengs, see you for the next video. Jangan lupa untuk subscribe channel Laman Funky TV. Alright gengs, aku gerak dulu. Assalamualaikum. Bye bye. Takbir, Allahu Akbar.